Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam PDPR Bahasa Melayu tahun 2 untuk hari ini. Okey, untuk hari ini kita masih lagi pada tema yang sama dan tajuk yang sama ataupun unit yang sama. Okey, standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 5.3.1 dalam kurungan 2 Roman. Memahami, mengenal pasti dan menggunakan ayat penyata mengikut konteks. Okey, kemahiran kita hari ini ialah kemahiran tata bahasa. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat mengenal pasti dan menggunakan 6 ayat penyata dengan betul. Okey, kriteria kejayaan murid dikira berjaya untuk PDPR pada hari ini sekiranya mereka boleh mengenal pasti dan menggunakan 6 ayat penyata dengan betul. Okey, mari kita beralih kepada buku teks muka surat 34. Buku teks muka surat 34. Okey, sebelum kita teruskan dengan petikan, okey, kita tengok dulu bahagian info bahasa. Apa yang dimaksudkan dengan ayat penyata? Ayat penyata ialah ayat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu atau memberikan keterangan tentang sesuatu perkara. Contohnya, dia memakai baju berwarna biru. Okey, itu contoh ayatnya. Okey, ayat penyata ni dengan kata lain dia digunakan untuk menyatakan sesuatu. Okey, kalau dalam tanda baca, okey, pengakhiran ayat dia akan ada noktah. Okey, ingat tujuannya untuk menyatakan sesuatu dan berakhir dengan noktah. Okey, mari kita baca petikan. Okey, yang mengandungi banyak ayat penyata di dalam petikan ini. Okey, dan ada gambar-gambar bertujuan untuk menggalakkan kita untuk mencari apa ayat penyata yang sesuai berdasarkan kepada gambar-gambar tersebut. Okey, mari kita baca bersama-sama. Bilik darjah mesra alam. Sekolah Ilis telah mengadakan projek lanskap mesra alam di dalam bilik darjah. Tolong bawa pokok bunga dari rumah, kata Cikgu Hanum kepada Ilis dan rakan-rakannya. Bawa juga barang-barang kitar semula. Kita akan mewujudkan lanskap yang paling cantik, kata Cikgu Hanum untuk memberikan semangat kepada anak-anak muridnya. Okey, ni ada gambar yang pertama. Okey, dia dekat sini dia letak 3 ayat penyata. Ini contoh ayat penyata berdasarkan kepada gambar yang pertama. Okey, mari kita baca bersama ayat penyata yang pertama. Ilis membawa pokok bunga ke sekolah. Ilis membawa pokok bunga ke sekolah. Okey, perhatikan dekat penghujung dia mesti ada noktah. Permulaan ayat mesti huruf besar. Dan tujuan ayat ni ialah untuk menyatakan sesuatu. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Pokok bunga itu ditanam di dalam botol. Pokok bunga itu ditanam di dalam botol. Ayat yang ketiga. Komala pula membawa pokok bunga di dalam pasu. Komala pula membawa pokok bunga di dalam pasu. Okey, gambar yang kedua. Okey, gambar yang kedua ini Komala, ini ialah Ilis. Okey, dekat sini dia bagi contoh 2 ayat penyata. Okey, yang pertama, mereka membawa pokok bunga itu ke sudut belakang bilik darjah. Mereka membawa pokok bunga itu ke sudut belakang bilik darjah. Okey, ayat yang kedua, mereka menyusun pokok bunga di satu sudut. Mereka menyusun pokok bunga di satu sudut.
Okey, ini gambar yang ketiga. Okey, dekat sini dia dah bagi satu ayat penyata. Cuma tinggal kita nak letak dua lagi ayat penyata berdasarkan kepada gambar ini. Okey, ayat yang pertama. Mari kita baca bersama. Di sudut yang lain, mereka menyusun 3 buah kotak. Di sudut yang lain, mereka menyusun 3 buah kotak. Okey, apa ayat penyata yang boleh kita bina berdasarkan kepada gambar ini? Okey, contoh ayat yang boleh cikgu letak dekat sini. Ayat yang kedua untuk gambar yang ketiga ni. Mereka membalut setiap kotak dengan kertas yang berbeza warna. Mereka membalut setiap kotak dengan kertas yang berbeza warna. Okey, ayat penyata yang seterusnya yang boleh kita bina berdasar kepada gambar ini. Mereka melabelkan setiap kotak itu. Mereka melabelkan setiap kotak itu. Okey, label maksudnya ialah ini yang ada perkataan dekat depan ni. Itu label. Okey. Seterusnya kita tengok pula pada buku aktiviti. Murid-murid buka buku aktiviti muka surat 36. Okey, murid-murid boleh bina ayat sendiri berdasarkan kepada gambar serta frasa di sini. Frasa ni boleh mesti ada dalam ayat, boleh diletak dekat depan ayat, boleh diletak di tengah-tengah ayat terpulang. Nak tambah imbuhan pun boleh. Okey. Nak jadikan perkataan tersebut kata ganda pun boleh asalkan tidak mengubah maksud perkataan tersebut. Okey. Kita tengok yang pertama terlebih dahulu. Gambar yang pertama, ini gambar yang pertama, ini frasa yang diberi. Maksudnya murid-murid kena tulis dekat sini. Ini gambar yang kedua, frasa di sini ialah kitar semula dengan barang. Gambar yang ketiga, perkataan kat sini susun dan kemas. Gambar yang ketiga, kita tengok ini van syarikat. Van syarikat yang membeli barang-barang kita semula. Ada perkataan kat sini, pemborong dan jual. Pemborong ni maksudnya orang yang membeli dengan cara pukal. Beli semua barang-barang yang dijual. Itu ialah pemborong. Okey, kita tengok dahulu. Kita baca sama-sama dari permulaan tajuk ni. Okey, projek kitar semula. Kelas Rizan menjalankan projek kitar semula. Rizan dan rakan-rakannya bekerja keras untuk menjayakan projek itu. Okey, dekat sini ada gambar dua orang. Dua orang lelaki dan dua orang perempuan. Perkataan kat sini, kotak besar dan label kotak. Apa ayat yang boleh kita bina di ruangan di sini? Okey, murid-murid boleh bina ayat begini. Ataupun awak boleh bina ayat sendiri nanti. Okay, ini contoh yang cikgu boleh bagi. Mereka menyediakan 2 kotak besar dan melabelkan kotak itu sebagai kotak kuning dan kotak biru. Okey. Contoh ayat tadi, cikgu ulang sekali lagi. Mereka menyediakan 2 kotak besar dan melabelkan kotak itu sebagai kotak kuning dan kotak biru. Noktah dekat penghujung dia mesti ada noktah permulaan ayat, mesti huruf besar. Okey, jangan besar sangat tulisan sebab ruang ni tak terlampau besar. Jangan besar sangat tulisan tetapi mesti ikut tanda baca yang betul. Okey, gambar yang kedua. Kita tengok gambar yang kedua. Okey, ada pusat kitar semula. Okey, kemudian ada
gambar mereka ada 4 orang dekat sini dan barang-barang kitar semula yang mereka ada dekat sini. Okey, perkataan yang perlu ada dalam ayat ni nanti, ayat penyata ni mesti ada kitar semula dengan perkataan barang. Okey, macam cikgu cakap tadi, boleh tambah dengan imbuhan, boleh tambah menjadi kata ganda. Okey, perkataan sebut. Okey, yang ni perkataan barang ni boleh letak dekat depan, kitar semula letak dekat belakang pun tak apa. Okey, macam mana nak bina ayat yang kedua? Okey, contoh ayat cikgu. Rizan dan rakan-rakannya membawa barang-barang kitar semula dari rumah masing-masing. Rizan dan rakan-rakannya membawa barang-barang kitar semula dari rumah masing-masing. Okey. Untuk gambar yang ketiga, ada perkataan kat sini susun dan kemas. Susun, kemas. Ni ada gambar mereka di sini yang tengah menyusun dan tengah mengemas barang-barang. Okey, jadi macam mana nak bina ayat berdasarkan kepada gambar dan perkataan yang disediakan? Mereka menyusun barang-barang yang telah diasingkan dengan kemasnya di dalam kotak berlabel. Mereka menyusun barang-barang yang telah diasingkan dengan kemasnya di dalam kotak berlabel. Okey. Gambar yang keempat, ada yang cikgu cakap tadi, ini ada van, syarikat pemborong barang kita semula. Ini mungkin cikgu dia, ini orang yang terlibat dengan syarikat tu tadi. Ini pelajar-pelajarnya tadi. Okey, macam mana kita nak bina ayat berdasarkan kepada gambar dan perkataan yang disediakan di sini? Okey, contoh ayat. Mereka menjual barang-barang yang dikumpul itu kepada syarikat pemborong barangan kitar semula. Mereka menjual barang-barang yang dikumpul itu kepada syarikat pemborong barangan kitar semula. Okey. Bila dah siap awak tulis ni nanti, awak semak di sini. Okey, awak boleh bina ayat sendiri atau kalau dah tak ada idea sangat, boleh ikut idea cikgu. Okey, dan kenal pasti ini ialah ayat penyata. Okey. Dekat sini cuba semak ejaan. Kalau ada salah ejaan awak, betulkan. Okey, dekat sini ada kesilapan tanda baca di sini. Perkataan menyusun ni tidak perlu huruf besar dekat depan sebab ni ialah kata nama sahaja. Menyusun. Okey. Mereka menyusun ni huruf kecil. Betulkan dekat sini. Okey. Yang lain insya-Allah tak ada kesilapan. Okey. Dah siap nanti hantar hasil kerja awak kepada cikgu, WhatsApp cikgu. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Insya-Allah kita akan jumpa lagi pada esok hari. Okay, Assalamualaikum semua. Selamat belajar.